Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allah ta'ala fi kitabihil aziz, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Allah ta'ala, ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladhi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa wattaqullaha alladhi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaykum raqiba. Fa inna asdaqal hadisi kitabullah wa khairul hadi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar, amma ba'd. Alhamdulillah, kita dengan rahmat Allah kita dapat berjumpa pada malam ini, dan insya-Allah pada malam ini kita masuk ke ayat yang ke 36. Okey, 36. So seperti yang kita ketahui, pada ayat yang lepas adalah berkenaan dengan rancangan isteri kepada Aziz tersebut, di dalam nak meyakinkan bahawa sebab apa dia boleh tergoda dengan dia punya dia punya orang kata anak angkat dia sendiri, adalah kerana keelokan dan ketampanan wajah Nabi Allah Yusuf. Dan dia membuat satu majlis, menjemput beberapa orang wanita-wanita bangsawan, dan dia menjamu mereka makanan dan memberikan setiap seorang daripada mereka pisau. Dan bila dia panggil keluar Nabi Allah Yusuf, mereka terpegun dengan ketampanan Nabi Yusuf sehingga terpotong jari mereka sendiri. Dan bila Nabi Allah Yusuf keluar, mereka mengatakan apa? Ini bukanlah manusia, tetapi bagaikan malaikat, bagaikan seorang malaikat. Dan dia pun mengatakan kalau Nabi Allah Yusuf tidak menuruti perintah dan permintaan dia, maka dia akan akan memenjarakan Nabi Allah Yusuf. Dan perkataan memenjarakan pada minggu lepas kita bincang pada ayat yang ke-32 tu, wala yakunan minas saghirin, wala yakunan minas saghirin. Kita dah cerita dah minggu lepas. Ini ayat 32 dalam surah Yusuf ni adalah merupakan di antara ayat-ayat yang pelik dalam Quran. Sebab apa pelik saya kata? Wala yakunan tu, perkataan wala yakunan, benda yang pelik. Sebab wala yakunan tu ialah fi'lun, kata kerja. Dia kata kerja, wala yakunan. Tapi peliknya ada tanwin. Dalam bahasa Arab, tanwin ini adalah tanda alamat bagi kata nama. Tapi tanda kata nama, tanwin, masuk ke dalam kata perbuatan. Benda tu pelik. Saya tengok ayat ni, saya tengok adakah Rasa Musmani je yang buat benda ni? Sekali saya tengok pada kitab, saya tengok dalam riwayat Warash, Abang Razik pun ada kan, Quran tu. Riwayat Warash ni selalunya riwayat yang dibaca di belah Maghrib, Maghribi, Mauritania dan sebagainya. Mereka memakai riwayat lain, riwayat Warash. Saya tengok dalam Al-Quran riwayat Warash, ditulis benda yang sama je, wala yakunan. Tanda kata nama dia letakkan pada kata perbuatan. Ini antara perkataan-perkataan yang pelik dalam Al-Quran. Jadi sebenarnya dia tak pelik kalau kita belajar lah. Dia sebenarnya ada dua nun sebenarnya kat situ, wala yakunan. Sebab menandakan macam kita bincang pada minggu lepas, bila dia kata aku pasti akan memenjarakan kau, dia kata pasti, aku pasti akan memenjarakan kau. Tapi kalau kau masuk penjara, engkau akan menjadi orang-orang yang hina. Tapi nak cakap yang kat sini, bila nun tu, huruf nun tu ada tanwin, menandakan ada satu sabdu telah dibuang. Dia menunjukkan apa? Tak yakin.
Sunat sebut kat sini, tak semestinya orang yang masuk penjara ni orang yang hina. Betul tak? Cakap macam tu. Pada perkataan buang sabdu tu je, dah ada makna dah. Itu sebab selalu saya sebut, tak mungkinlah manusia yang boleh buat Quran ni macam ni. Kalau seteliti menjadi satu, sabdu buang pun ada makna dah sebenarnya situ. Wala yakunan tu. Jadi nak cakapnya betul lah. Bukan semua yang masuk penjara itu adalah orang-orang yang sagirin, orang-orang yang hina. Memanglah Quran penjara tu memanglah kita kata tempat orang-orang yang buat jahat. Tapi penjara juga adalah tempat bagi orang-orang yang baik, yang disangka jahat. Contoh lah kita tengok Al-Imam Ibn Taymiyah yang meninggalnya pun di dalam penjara. Begitu juga Al-Imam Ibn Qayyim Al-Jauziyah pun di dalam pun penjara. Al-Imam Ahmad bin Hanbal pun di dalam pun penjara. Kemudian kita tengok lagi Syahid Hasan Al-Banna. Hasan Al-Banna tak masuk penjara, kena tembak. Yang kedua ni doktor apa ni yang buat kitab Fizilal Al-Quran. Saya lupa nama dia. Dia ni orang ikhwan jugalah, ikhwan muslimin di Mesir. Tapi dia dalam penjara, dia menulis tafsir. Bayangkan dia tulis tafsir tu, Said Qutb, Dr. Said Qutb. Dr. Said Qutb ni dia bukan syekh apa tak, dia orang mahir bahasa Arab. Tapi dia ni orang ikhwan kat Mesir ni memang kena tembak kat sana kan, sebab dia dianggap pembangkang lah kat sana. Jadi orang Said Qutb ni, masa dia masuk dalam penjara, dia mati di tali gantung, kena gantung dia tu. Dan Dr. Said Qutb masa dalam penjara, dia menulis satu tafsir, nama tafsir Fizilal Al-Quran, di bawah lembayung Al-Quran. Dan Syekh Said Qutb menulis Fizilal Al-Quran, tak ada kitab rujukan, semua berdasarkan kefahaman dalam bahasa Arab je. Dan kalau kita baca, itu memang tafsir orang berjuang lah, orang kata memang tafsir perjuangan. Dulu ustaz saya antara orang yang masuk penjara, anak almarhum Tuan Guru Ni Aziz, Ustaz Ni Adli nama dia. Ustaz Ni Adli ni masuk penjara sebab dia join komando Afghanistan masa perang Rusia Afghanistan dulu. So dia balik ke Malaysia, dia ditangkap CIA. Orang CIA Amerika ni datang kat sekolah saya dulu, bawa dia masuk penjara. Masa dia masuk penjara, antara ritual sekolah kami dulu, sekolah saya kat Kelantan dulu, antara ritual tahunan, kita kena baca surat-surat dia daripada penjara. Dia utuskan surat tau, dia tulis surat. Tak tahu kena baca surat dia, surat-surat daripada penjara ni. Kita seorang pengawas kena duduk depan bacakan surat-surat ustaz kita orang ni dekat apa yang ditulis dalam penjara. Dan ustaz saya tu pun ada mengarang buku dalam penjara. Kadang-kadang saya pun pernah terfikir pasal kalau masuk penjara, saya rasa kitab saya kat rumah tu semua saya habis baca. Kalau luar tak masuk penjara, tengok handphone dia kerja. Tapi nak tengok kitab dia punya susah, nak kena paksa di sini baru tengok baca kitab. Itu pun ada masa lah, ada tak ada apa-apa benda, okey, tak payah nak kena basuh berak anak lah, tak perlu nak apa, tak payah fikir apa-apa. Kalau duduk penjara baca buku je. Orang kata kalau apa, masuk penjara, keluar penjara jadi chef besar. Kalau tak ada benda lain nak buat, baca kitab yang kau kerja kat situ. So dia kata tak semestinya orang yang masuk penjara ni minas sagirin, adalah orang-orang yang hina. Jadi kemudian dia kata, wahai Tuhanku, masuk penjara dah lebih baik, lebih aku sukai daripada aku terjerumus ke dalam aku minal jahilin, terjerumus bersama orang-orang yang jahil. Wa aku minal jahilin, yang mana kalau engkau tak hindari aku daripada fitnah mereka ni, maka aku akan terjerumus bersama orang-orang yang jahil. Itu yang kita tadabbur pada minggu lepas berkenaan dengan menanamkan satu konsep di dalam minda anak-anak ni, bahawa benda yang susah tetapi berpahala, terhindar daripada fitnah, lebih baik daripada benda yang senang. Kalau kita tengok semua benda dalam atas dunia ni, apa-apa benda yang nak mudah, mesti akan berlaku masalah. Betul tak? Contoh,
masuk apa? Skim cepat kaya. Nama pun cepat kaya. Orang lain semua bermula pada bawah, berusaha daripada bawah, miskin dulu apa semua, baru berjaya berbanding orang yang nak terus dalam masa seminggu bagi duit terus nak kaya. Kita tengok sistem dunia bergerak macam itu. Kalau kau tak mula pada susah, kau tak mula pada bawah, kau ambil yang senang tu mesti akan ada masalah. Bukan semua senang tu senang. Bukan semua benda yang senang itu sebagai senang. Dia mesti melalui proses. Dan Nabi SAW sendiri sebut dalam hadis pun dah ajar kepada kita. Benda yang memakan proses adalah benda yang lebih baik. Khairul umur adwamuha wa in qalla. Sebaik-baik urusan adalah engkau buat secara berterusan walaupun secara sikit-sikit. Orang rasa susah. Susah mula daripada bawah, kena jadi balaci dulu, kena dengar cakap orang sebelum nak berjaya. Itu akhirnya bila sampai kejayaan dia kejayaan yang sangat manis. Sebab dia tahu dia dah bermula pada bawah berbanding orang yang lahir-lahir terus mak bapak dah kaya contohnya. Tu bila mak bapak dah kaya semua tu yang sehari dua baru dengar benda-benda macam ni budak-budak sebut. SPM tak ada value lah, sekolah tak ada nilai lah, baru dengar benda-benda macam ni. Padahal masa kita kecil dulu mana ada orang sebut-sebut benda macam ni. Tapi dah waktu zaman sekarang ramai yang berubah. Sebab kami di cikgu-cikgu di sekolah ni selalu kena menerapkan dalam minda anak-anak murid ni tentang selalu saya ceramah benda ni dekat sekolah lah. Tak nak bagi budak-budak terpengaruh dengan influencer ni. Selalu sebutkan pasal kepentingan menuntut ilmu, kepentingan ilmu, ceritakan pasal zaman-zaman ulama' zaman dulu macam menuntut ilmu, cerita macam tu kat diorang. Kalau tak ni, kalau semua terpengaruh sebab diorang semua tengok handphone, jadi diorang semua akan menganggap aku tak masuk universiti pun aku boleh jadi kaya. Itu benda yang diorang terapkan. Kau tak belajar tinggi pun kau boleh jadi kaya. Tapi kita nak sebutnya itulah benda ini, konsep asas yang perlu kita terapkan pada mereka. Kau susah tapi berpahala, lebih baik kau buat. Kau ambil benda yang susah tu berbanding benda yang senang. Dan dia mengatakan kemudian Allah pun menjawab doa Nabi Allah tu dengan tu kata-kata kadang-kadang Allah memakbulkan doa hamba dia bukan melalui benda yang diminta kan, bukan benda yang senang, tapi dia masuk penjara pula. Sebab dalam ayat itu fastajaba, fa kat situ kita dah kata dah, fa apa? Siapa ingat fa tu fa apa? Kim? Seterusnya kita panggil fa li ta'qib. Fa seterusnya bermakna fa tu bila kata fastajaba terus dimakbulkan. Terus dimakbulkan oleh Allah. Fasarafa anhu kaidahun. Allah pun menghindarkan fitnah perempuan daripada Nabi Allah Yusuf dengan cara memasukkan dia ke dalam penjara. Innahu huwas samiul alim. Kerana apa? Allah, macam kita kata, Allah ni akan menolong. Kita sendiri tengok dalam banyak ayat, Allah yang pasti akan menolong rasul-rasul dan juga nabi-nabinya. Tetapi cara Allah menolong mereka tak semestinya dengan cara tolongan yang baik. Kadang cara pertolongan dia datang dalam keadaan yang mana pada akal kita benda tu menyusahkan. Kan? Contoh Nabi Allah Nuh. Allah suruh dia wasna'il fulka bi a'yunina wa wahyina. Binalah sebuah kapal. Kalau kita berada di zaman Nabi Nuh, memang wajib gila tu memang kena dapat lah. Memang orang cakap betul. Tapi kalau seorang tu sebab Allah pilih, Allah tahu, kan Allah kata dalam Quran, Allah tahu siapakah para wali-walinya, Allah tahu siapakah orang yang para nabi-nabi dan rasul macam mana perangai mereka. Kalau ikutkan Nabi Allah Nuh time tu, dia nak putus asa, dia nak cakap kenapa lah Allah suruh aku buat benda gila ni kan, contohnya. Kalau dia tak sangka baik dengan Allah, dia dah berhenti, dia tak nak buat ni, dia tak akan buat ni lah. Sebab semua orang satu kaum dia semua kata dia gila. Mana tak gila buat kapal atas darat. Tak payah cakap banyak, orang cakap gila. Tapi dia dengan sangka, sebab Allah penting, Allah kata tu, Allah lebih tahu siapakah wali-walinya. Jadi dia tahu ni wali dia ni memang takkan
tak akan berhenti daripada buat kerja ni. Dia buat juga. Akhirnya baru dia tahu. Begitulah cara Allah menolong para nabi-nabi dan rasulnya. Pada akal kita nampak macam menyusahkan, tak menolong pun sebenarnya. Tapi dia tak tahu hikmah Allah, bagaimana hikmah Allah menolong rasul-rasul dan nabinya. Jadi cara Allah menolong Nabi Allah Yusuf adalah dengan memenjarakan dia, dimasukkan dia ke dalam penjara. Yang mana kita akan tahu hikmah dia dipenjarakan. Kemudian innahu huwas samiul, ini ayat yang penting, innahu huwas samiul alim. Kerana sesungguhnya Allah tu bukan setakat maha mendengar, bahkan dia maha mengetahui mana yang lebih baik untuk hamba dia. Itu sebab kalau kita tengok cara doa Nabi Allah Yusuf, benda yang umum, hindarkan aku daripada fitnah mereka, itu umum. Itu sebab sunnah dalam berdoa, Nabi SAW sendiri ajarkan kepada Aisyah radhiyallahu anha dalam hadis-hadis yang sahih. Kalau kita tengok pattern doa, Nabi sendiri kata, alaiki bi jawami'il kalim, hendaklah engkau wahai Aisyah bila nak berdoa, doa dengan doa-doa jawami'. Doa jawami' ni apa? Jangan khusus sangat. Contoh, cakap, ya Allah, berikanlah aku supaya aku dapat projek pada 6 hari bulan 2 2024 ini dengan jumlah sebanyak, itu bukan doa yang sunnah. Cakap, ya Allah, berikan aku rezeki yang berkat. Tak daripada mana, tak tahu. Berikanlah aku rezeki yang berkat. Itu cara berdoa yang sunnah. Berbanding cakap dia secara khusus, itu tak sunnah. Itu yang Nabi SAW ajar kepada Aisyah, alaiki bi jawami'il kalim. Hendaklah Aisyah, kalau kau nak berdoa, dan Nabi SAW kata dalam hadis tu, wa yada'u ma bainahuma, dan Nabi tak berdoa dengan doa-doa selain daripada doa macam ni. Kalau doa dalam doa yang diajarkan kepada Aisyah, dia disebut, aku meminta segala perkara baik yang pernah diminta oleh hamba-Mu Muhammad, aku minta yang tu. Segala benda yang Nabi Muhammad pernah minta berlindung, aku minta benda yang sama. Itu dia ajar kepada Aisyah. Mana tak perlu dikhususkan. Begitu juga dengan doa Nabi Allah Yusuf. Dia pun mengatakan bahawa hindarilah aku daripada fitnah perempuan. Kalau nak cakapkan hindarilah aku daripada fitnah perempuan, kemungkinan kita punya sangkaan mungkin perempuan tu dah tak kacau dia lagi dah. Tapi tak, masukkan dalam penjara. Bermakna apa? Allah menolong hamba dan nabi, hamba-hamba yang saleh melalui cara yang kita tak tahu. Sebab Allah sendiri ghalibun ala amrihi. Allah sendiri sebut dalam ayat ni kan, dalam surah yang sama. Allah maha mentadbir atas segala tiap sesuatu. Walaupun kau mentadbir sesuatu, tapi Allah maha mentadbir atas benda tersebut. So dia pun kata, summa badalakum min ba'di ma ra'u ayatil yasjannahu tahin. Kemudian Aziz tu pun dah mula merubah fikiran, nak memenjarakan Yusuf. Dia pun masuk penjara. Saya lupa nak cerita pasal pada minggu lepas tu ada soalan daripada Abang Zahar tu kan, pasal adakah Fir'aun pada zaman tu. Saya baca-baca balik, ada terjumpa satu jurnal cerita pasal benda ni. Ada satu jurnal cerita pasal sejarah Mesir lama ni. Rupanya zaman Nabi Allah Yusuf ni ialah zaman kejahatan Fir'aun. Raja yang memerintah Mesir ketika itu dah tak ada panggil Fir'aun waktu tu rupanya. Memanglah yang memerintah Mesir ni memanglah Fir'aun. Tapi pada zaman Nabi Allah Yusuf ni, dia kata lebih kurang dinasti ke-16 ke-17 pemerintahan Fir'aun di Mesir. Rupanya Fir'aun ni pada waktu tu telah dikalahkan oleh satu bangsa. Kalau kita baca-baca pun tentang bangsa ni lah, mereka ni bangsa-bangsa belah-belah Palestin tu. Belah Palestin sila, nama dia Hyksos. Bangsa Hyksos ni antara orang-orang yang bukan orang Mesir, luar dari Mesir. Dan diorang telah menjajah dan telah menggulingkan Fir'aun ketika itu. Maksudnya Fir'aun ni walaupun dia bertahan, dia punya kerajaan dia ratusan tahun, ada juga era yang diorang ni jatuh. Dan ketika itulah masa Nabi Allah Yusuf. Itu sebab bila macam kita lah, bila tukar pemerintahan,
Semua benda tukar. Cikgu mula-mula apa, kejap ada peksa, kejap tak ada peksa, kejap kasut hitam, kejap kasut putih. Cikgu pun pelik, benda berubah-ubah ni sebab berubah pemerintahan. Sama juga dengan dia orang, bila berubah pemerintahan, golongan Hyksos ni bukan berdarah orang kata berdarah Firaun. Dia bukan berdarah raja. Dia ni orang-orang biasa tapi telah menjatuhkan kerajaan Firaun dan membentuk kerajaan. Dan masa mereka memerintah, dia tak pakai Firaun. Nama Firaun tu dia tak pakai. Raja dipanggil sebagai, bangsawan dia dipanggil Aziz. Dalam bahasa dia panggil apa nama? Fitafora. Dia panggil Fitafor. Jadi geng-geng ni ketika, sebab dalam Quran kita akan tengok dia tak guna Firaun, dia guna nama apa? Al-Malik. Raja. Dia panggil raja. Dia punya bangsawan panggil Al-Aziz. Yang mulia lah kita panggil, yang mulia, yang berhormat. Dan bangsa Hyksos ni memerintah ratusan tahun. Kemudian pada zaman Nabi Allah Musa, Firaun ada balik kan. Ni Nabi Allah Yusuf. Waktu tu Hyksos telah digugurkan kembali. Mereka telah dikalahkan balik dan naik balik Firaun. Jadi pada zaman Nabi Allah Nabi Allah Musa ni dah, tapi kita tengok dalam Nabi Allah Nabi Allah Musa ni ada dua Firaun yang terlibat. Ada dua Firaun yang terlibat. Kalau Nabi Yusuf ni bukan zaman Firaun rupanya. Dia bukan zaman Firaun. Jadi dia pun kata masa dia masuk penjara tu, barulah bermula kisahnya. Summa wadakhala ma'ahu sijna fatayat. Masa dia berada dalam penjara, yang masuk bersama-sama dengan dia, orang kata cellmate dia lah kan, rakan penjara dia ada dua orang pemuda. Fatayan, dua orang pemuda. Pemuda Arab panggil fata. Fata ni pemuda lah. Sebab dalam surah Kahfi pun Allah guna perkataan fata. Fata ni maksudnya ialah pemuda lah. Amanu bi rabbihim wa zidnahum huda. Allah kata dalam surah Kahfi menggunakan perkataan fata. Ada dua orang pemuda dalam tu. Qala ahaduhuma, salah seorang telah berkata kepada Nabi Allah Yusuf. Dia cerita pasal mimpi dia. Inni arani a'siru khamra. Sesungguhnya aku telah bermimpi. Kalau kita terjemah, ini macam saya cerita pada minggu lepas ni, ayat ni. Saya telah bermimpi saya memerah arak. Kalau ikut bahasa Melayu, betul ke memerah arak? Tak. Memerah anggur menjadi arak. Tapi kalau kita terjemah betul-betul, dimaksud saya memerah arak. Ini adalah ayat macam saya sebut lah. Dia masukkan selepas, tapi dia masukkan, dia cerita, dia sebut selepas, tapi dia masukkan sebelum. Memerah arak bermakna memerah anggur. Kemudian dia berkata a'sir khamra. Wa qala al-akharu, seorang lagi pula kata, inni arani ahmilu fawqa ra'si khubza. Inni arani ahmilu fawqa ra'si khubza. Aku nampak di dalam mimpi aku telah membawa di atas kepala aku khubzan. Khubzan ni kita kata roti. Roti. Ta'kulu tayru minhu. Aku mengangkat roti atas kepala aku dan burung telah makan sebahagian daripada roti tersebut. Kita jangan faham macam ni. Letak atas roti tu bukannya dia ambil roti dia letak atas kepala macam tu, tak. Sebenarnya Arab dia kalau jual roti, dia memang letak dalam satu bekas. Bekas tu yang dijunjung. Atas roti tu. Atas tu ada roti. Jadi kalau dulu zaman belajar dulu, orang Arab ni dia jual roti dekat jalan-jalan, dia memang pikul dia memang junjung roti tu dengan bekas kat atas tu, atas kepala. Dia jual roti. Kemudian dia berkata Nabi ta'wili. Nabi'na. Dia kata Nabi. Nabi ni apa sahaja perkataan naba'a. Naba'a ni lah berita. Berita. Itu sebab Nabi dipanggil sebagai Nabi. Asal perkataan Nabi, Hamzah dia telah
dibuang. Asalnya Nabi, perkataan yang sebenarnya kita kalau sebut Nabi-Nabi ialah Nabi. Kalau Rasul, Rasul. Rasul ni, kalau Rasul ikut bahasa moden kita, postman. Postman tu, Arab panggil Rasul. Rasul dah datang. Kata ada Rasul bohong ke apa ni? Orang kata ni Rasul palsu ke apa? Tapi bahasa Arab, Rasul ni postman lah. Rasul, pembawa berita. Nabi pun sama, berita. Nabi dan Rasul. Jadi dia kata Nabi nah, beritahukanlah, khabarkanlah kepada kami bi ta'wilihi, tentang maksud sebenar dia. Takwil ni maksudnya apa? Maksud tersirat daripada yang tersurat. Itu sebab kalau ikut bidang akidah, ulama ahli sunnah wal jamaah yang seperti golongan Al-Asariyah dan juga golongan Salafus Saleh, mereka memang tidak berpegang kepada mentakwil ayat-ayat mutasyabihat, ayat-ayat yang membuatkan ayat-ayat yang mana maknanya boleh menyebabkan terjerumusnya orang memikirkan Allah tu sama dengan makhluk. Tapi pening diorang punya perbahasan tu, perbahasan yang dah makan beratus tahun. Dan perbahasan tu sampai sekarang orang masih bahas dan bergaduh lagi. Dia bergaduh setiap zaman. Bukan zaman kita je, dia daripada zaman para ulama dulu, daripada zaman Imam Abu Hanifah lagi, pada zaman-zaman tu semua orang dah gaduh awal dah. Sampai dialah perbahasan yang memakan masa beratus tahun. Kerana golongan Salafus Saleh akan menganggap seandainya kau takwilkan ayat itu, bermakna kau dah nafikan benda tu. Contoh, yadullah fawqa aydihim, yadullah ma'al jamaah. Tangan Allah bersama para jemaah. Tangan Allah bersama, yadullah fawqa aydihim, tangan Allah di atas tangan-tangan mereka. So orang kata Allah ada tangan. Itu ayat mutasyabihat lah kita kata. Golongan Salafus Saleh mengatakan amiruha kama ja'at. Seperti mana Allah sebut itu, itulah kita sabitkan tanpa kita bertanyakan bagaimanakah tangan itu. Seandainya bagaimana, itu yang dipanggil at-takyif. Membagaimanakan Allah adalah haram di sisi ulama. Yang mereka sabitkan apa? Allah kata, sebab seandainya kau takwil, itu bukan tangan Allah, tapi kuasa Allah, kudrat Allah. So, dia orang berpandangan kalau kau tukarkan ayat tu, bermakna kau dah menafikan benda tersebut. Kau dah menafikan ya Allah ni, benda yang dia dah sabitkan dalam Quran, kau dah nafikan benda tu. Sebab kita takwil. So takwil ni membuang makna asal dan dia pakai makna yang baru. Bermakna katakan itu yang sebagai ulama mengatakan takwil. Sebab apa dalam ayat ni guna perkataan takwil? Bermakna apa? Perkataan yang asal ialah memerah arak. Itu yang tersurat. Yang tersirat apa? Itulah takwil. Takwil ini mencari makna yang tersirat daripada yang tersurat. Tetapi sini ada banyak. Kalau nak cerita perbahasan lain lah. Kalau nak cerita panjang perbahasan tu, kan, perbahasan takwil dan juga segala ni termasuk dalam bab akidah. Cuma apa yang kita boleh sebut adalah golongan Salafus Saleh adalah golongan yang terbaik pada umat ni, seperti Nabi SAW dipuji. Adalah golongan yang terbaik. Sebab kalau kita tengok sifat 20, bukan kita kata sifat 20 ni memang tak boleh pakai langsung, tak. Sebenarnya sifat 20 tak sesuai untuk orang yang baru nak masuk Islam, kanak-kanak, orang masuk. Sistem mereka tak sesuai diajarkan. Kerana dia bermula melalui perbahasan falsafah dulu. Kita kat universiti memang belajar lah. Kalau kat universiti kita belajar untuk pengetahuan game kita. Tapi untuk orang bermusuh Islam, kalau kita kata orang bermusuh Islam kata apa, kita cerita dengan dia pasal perbahasan samak basar, ta'aluk basar, maka apa, benda-benda yang orang kata masuk dalam bab-bab perbahasan kalam, perbahasan falsafah, memang dia susah nak faham. Kadang budak-budak pun belajar pun susah nak faham. Contoh,
Qidam. Wujud, qidam, baqa. Qidam. Qidam kalau dalam buku-buku semua sebut apa? Sedia ada. Jadi budak-budak orang, ustaz, sedia ada ni maksudnya macam lu melari ke hari sukan sekolah tu. Sedia mula, ada faham macam tu. Sedia. Berdiri dengan sendirinya. Dia kata berdiri dengan sendirinya tu macam berdiri atas dengan kaki lah ke? Macam berdiri kena denda tak buat kerja sekolah tu, dia kata. Dia cakap macam tu. Jadi benda tu memeningkan kepala otak. Sifat 20 ni sesuai diajarkan waktu bila? Di universiti dia sesuai. Untuk pembelajaran tentang mazhab yang ada dalam sejarah akidah dalam membahaskan bab sifat-sifat Allah. Universiti sesuai. Untuk orang biasa, cukuplah dia mendapatkannya daripada Quran dan juga sunnah. Mendapatkannya daripada Quran dan sunnah. Itulah dua tempat yang paling valid untuk dapatkan tauhid kita. Akidah kita daripada dua tempat. Itu sebab dia kata takwil. Itu sebab ulama salafus soleh mengatakan, ulama al-asariyah, golongan mazhab al-asariyah mengatakan kita tak perlu takwil. Kerana takwil menafikan makna asal. So seperti ini juga dia beritahu kami tentang takwilnya. Apakah yang tersirat tentang perkara tersebut? Apakah makna yang tersirat? Inna naraka minal muhsinin. Sesungguhnya kami melihat kamu. Dia orang terjemah apa kat situ? Orang yang baik. Kebaikan. Kak Zulaida, kebaikan. Semua kebaikan. Saya tak setuju dengan kebaikan dia sebenarnya. Sebab saya dah agak dah. Masa baca tadi, saya dah beragak macam inna naraka minal muhsinin. Sesungguhnya kami melihat kamu sebagai orang-orang yang baik. Dalam hati saya terdetik masa tu, tantang Quran terjemah mesti terjemahkan dia orang-orang yang baik. Hati saya terdetik tau. Mesti dia terjemahkan orang yang baik. Kalau baca tafsir, dia tak kata orang yang baik. Maksud dia bukan orang yang baik. Bukan saya kata bukan lah. Memang ada pandangan kata ada satu. Tapi bagi saya, ini pandangan peribadi saya lah. Yang lebih tepat adalah kami melihat engkau di kalangan orang-orang yang mampu mentakwil mimpi-mimpi tersebut. Maksudnya orang-orang yang tahu dan pakar. Sebab perkataan muhsin, hasan bukan saja bermaksud baik, cantik, tapi dia juga boleh membawa maksud mutskin, iaitu orang yang pakar. Bahasa Arab sebut mutskin, itqan. Melayu pun sama juga, tekun. Melayu panggil tekun, Arab panggil itqan. Itqan ni pakar, pandai, berkemampuan. Dia cakapnya, sesungguhnya kami melihat engkau di antara orang yang mampu mentakwil mimpi-mimpi. Muhsin. Bukan sebab bila golongan yang mengatakan kami melihat engkau sebagai orang yang baik, mereka bawakan pula satu riwayat Israiliyat yang mengatakan bahawa mereka mengatakan itu kerana melihatkan Yusuf menjadi orang yang baik dekat penjara. Dia tolong orang sakit, dialah yang uruskan orang susah apa semua ni dibuat. Tapi riwayat itu bukanlah satu riwayat yang boleh tapi kita kata tetap satu jenis tafsir lah. Tetap salah satu pandangan tafsir. Satu lagi sebut kamu adalah orang yang mampu, adalah orang-orang yang boleh menakwil mimpi. Kerana orang Arab dia akan sebut innahu la yuhsinul qiraah. Sesungguhnya ni dia tidak baik bacaannya. Atau dia kata dia ni seorang yang baik bacaannya. Innahu yuhsinul fiqraah. Dia orang yang baik bacaannya. Baik bacaannya bermakna apa? Orang yang mampu membacanya dengan kaedah, pandai membacanya maksudnya. Jadi dia kata sesungguhnya kami melihat engkau lah orang-orang yang pandai menafsir mimpi. Satu benda yang kita boleh nampak kat sini adalah keimanan kepada Allah
melahirkan sehingga ke keimanan kepada Allah. Kesan dia apa? Orang nampak muka dia muka orang baik-baik, muka boleh percaya, kata. Dekat Negeri Sembilan, kat Negeri Sembilan tu dia ada satu kedai kat tepi jalan tu. Nama kedai dia apa? Muka boleh percaya. Muka boleh percaya. Muka boleh percaya. Muka boleh percaya ni bang, bukan boleh buat-buat. Tapi boleh buat-buat juga. Tapi bagi orang yang Allah kurniakan basirah, korang semua percaya orang ni, tapi orang yang Allah kurniakan basirah, dia dapat daripada mana basirah? Basirah ni pandangan mata hati. Dapat daripada apa? Atas usaha dia melakukan amalan soleh bertahun-tahun, Allah kurniakan dia satu. Ini basirah dah termaktub dalam Quran dan Sunnah. Kita panggil firasat. Firasat tak boleh nak kata tak boleh. Ada firasat. Nabi SAW sebut dalam hadis Muslim, ittaqu firasatal mu'min fa innahu yanzuru minallah. Berhati-hatilah engkau dengan firasat orang beriman. Dan sesungguhnya dia melihat dengan kurniaan daripada Allah. Hadis sahih riwayat Muslim. Nabi suruh berhati-hati dengan orang yang ada firasat. Kita ada juga benda yang Allah bagi free pada kita. Antaranya apa? Kita tak ada kemampuan menakwil mimpi. Kita tak ada kemampuan tu. Kalau tak mimpi pun kita buat pun mengarut agaknya. Tapi Allah bagi kita apa? Firasat ibu dan bapa. Allah mengurniakan kita firasat ibu ke ibu bapaan. Firasat seorang bapa yang tahu anak dia bila mana anak dia dah mula berubah. Firasat seorang ibu yang tahu anak dia di dalam kesusahan. Itu kita panggil firasatul mu'min. Contoh dalam satu kumpulan, kan, orang semua ingat kata ni dari segi cakap dia, aku macam kita boleh percaya dia ni, sebab dengar cakap dia ni meyakinkan. Itu bagi engkau yang jenis tak banyak buat amal ibadat ni. Tapi bagi orang yang beriman soleh, orang yang beramal soleh, kesan dia Allah bagi firasat. Kata engkau cakap meyakinkan, aku tengok muka dah aku tak boleh percaya. Tapi benda ni pernah jadi pada diri saya. Tok guru saya pernah tak percaya pada satu orang, hanya dengan melihat muka dia je. Tapi orang betul, orang tu scammer rupanya. Tok guru saya pondok dulu, sama saya sekolah pondok dulu kat Melaka. Ada orang ni datanglah, dia kontraktor. Dia datanglah pada tok guru saya nak cerita nak buat projek ni kat pondok ni, nak besarkan pondok apa semua. Dia cerita ni. Tu orang cakap, dia ni asyik datang ni, kita duduk pondok ni selalu nampak dia ni asyik datang ni, dia ni kan. Kata entah kalau dengar cara dia cakap macam meyakinkan, dia cakap. Tapi dengan tok guru saya, orang tu datang mana-mana, lepas tu dia tak datang dah. Dia tanya ustaz saya tu, ustaz kenapa orang yang selalu datang tu dia tak datang? Dia selalu ada datang pondok, datang pondok. Kata ustaz tak percaya kan dia. Ustaz saya cakap macam tu. Mungkin tak tahu, mungkin dia nilai percakapan tu, dia tengok muka orang tu. Saya tak nafikan, mungkin itu firasat orang beriman lah. Nak jadikan cerita memang betul, memang tu scammer pun. Memang tak, saya sebut benda tu. Dia kata saya tak boleh percaya kat dia. Tu kadang-kadang kita kena tengok firasat orang beriman ni betul juga sebenarnya. Tapi tak boleh nak rely on terlalu kuat juga. Cuma dia boleh jadi sebagai langkah kau berhati-hati je. Firasat orang beriman ni. So sebenarnya Nabi SAW sebut dalam hadis Bukhari sini, Nabi SAW sebut, nadarallahu imra'an man sami'a minna hadisan fahafizahu rubbaha min fiqhin illa man hu afqahu minhu. Allah akan memberikan cahaya muka kepada sesiapa yang mendengar satu hadis daripada Nabi yang menyampaikan hadis tersebut. So daripada hadis tu kita faham. Selalu saya sebut dulu apa yang kita dengar, cerita kat orang, kesan dia apa? Allah serikan muka kita. Kalau benda yang kita dengar, kita selalu sampaikan kat orang, kesan dia Allah serikan muka kita. Muka kita mesti seri. Maksudnya nadar ni maksudnya macam ni tau, macam lantai kotor, kita berus, itu panggil nadar. Lepas tu dia jadi bersihkan, atau nadar, dikilatkan, dibersihkan. Macam itulah Allah kata Allah akan
mencahayakan muka dia. Begitu juga dengan orang membaca, Nabi sebut kan dalam hadis Muslim juga, sesiapa yang membaca surah Kahfi, Allahu nuran ma baina jum'atain, Allah akan berikan cahaya di wajahnya di antara 2 Jumaat. So ulama katakan diberikan cahaya pada wajahnya adalah dia dia akan diberikan dihindarkan daripada nak melakukan benda-benda yang haram, dan diberikan kesukaan untuk melakukan amal ibadat. Bila dia selalu melazimkan diri dia baca Al-Quran, dia melazimkan diri dia setiap Jumaat, Allah akan berikan cahaya tersebut. Sebahagian lagi menafsirkan memang Allah berikan cahaya wajah. Ada yang kata ialah orang boleh percaya pada muka dia. Muka akan terpancar wajah orang soleh di muka dia. Maksudnya kalau dia bercakap pun orang boleh percaya lagi. Orang boleh rasa, kata dia ni orang soleh, so macam boleh percayalah kot. Zaman sekarang zaman sekarang yang muka soleh tu punya tang lagi besar tanda kan. Boleh apa kita baca, tapi ada disiplin dia. Disiplin dia, jangan sampaikan setiap apa yang kita baca sebelum kita dah bertanya dahulu kepada orang yang lebih tahu. Kalau seandainya dia adalah maklumat-maklumat biasa yang boleh secara common sense faham benda tu, tak ada masalah. Contoh kita kata selalulah sembahyang malam, kerana sembahyang malam ni adalah amalan orang-orang soleh. Itu benda tu tak perlu buka buku pun kita tahu benda tu betul. Tapi benda-benda yang memerlukan detail, bab hukum hakam, bab berfakta, nak sampaikan kena tanya dulu. Ustaz, betul tak saya faham macam ni, macam ni? Betul tak Ustaz sebut pada minggu lepas macam ni? Saya nak sampaikan pada orang lain. Tasabut tu wajib. Tasabut tu maksudnya apa? Bertanya dahulu sebelum menyampaikan tu wajib. Kerana Aisyah pernah sebut, fa inna sam'a qad yukhti. Sesungguhnya pendengaran itu boleh tersalah. Dia kata pendengaran tu boleh tersalah. Sebab apa tahu Aisyah boleh sebut benda tu? Sebab telah sampai kepada Aisyah satu riwayat bahawa orang yang fa innal mayita la yu'azzabu bi buka'i ahli. Hadis tu tau. Hadis tu bermaksud mayat akan disiksa disebabkan tangisan ahli keluarganya. Mayat akan disiksa disebabkan tangisan ahli keluarganya. Hadis ni disampaikan kepada Aisyah. Dan Aisyah kata, siapa yang sebut hadis ni? Kemudian dia perawi, sahabat kata, dia disebut oleh Umar dan Abdullah bin Umar. Disampaikan oleh 2 orang yang besar. Bukan Abdullah bin Umar, silap. Umar dan juga Abu Bakar. Abu Bakar dan Umar yang menyampaikan hadis ni. Tapi ditolak walaupun datang daripada Abu Bakar dan Umar hadis tu. Sebab bagi dia apa? La taziru waziratun wizra ukhra. Digunakan Quran. Aisyah tolak hadis tu berdasarkan ayat Quran. Dia kata apa? Sesungguhnya seseorang tidak akan menanggung dosa orang lain. Takkanlah kau menangis, mayat tu pula kena siksa? Tak logik bagi dia. Sebab Quran kata likulli mar'in bima kasaba rahin. Setiap orang tertanggung atas perbuatan masing-masing. Tapi datang ke sebuah hadis kau, kemudian sahabat tu tanya, walaupun Abu Bakar dan Umar, dia kata. Kerana sesungguhnya pendengaran itu boleh tersilap. Dia kata macam itu. Pendengaran itu boleh tersilap. Saya setuju dengan apa Aisyah sebut. Pendengaran boleh tersilap. Okey, meratap pada mayat. Ayolah, meratap pada mayat tu memang haram lah. Tapi hadis tu Aisyah kata apa? Aisyah kata yang diseksa tersebut adalah ahli keluarga yang kafir. Kafir memanglah kena seksa. Itu yang Aisyah masukkan. So dia kata mayat takkan diseksa disebabkan tangisan keluarga. Hadis tu sebenarnya pun didaifkan oleh ulama. Sebab dari sudut makna dia pun dia berlanggar dengan ayat Quran. Antara cara nak kesan hadis tu pada masalah, dia berlanggar dengan ayat Quran. Sebab hadis selalunya dia akan menyokong isi kandungan Al-Quran. Dia tak boleh berlanggar. Bila dia berlanggar, sama ada hadis tu kita salah faham, atau kemungkinan hadis tu
ada tafsiran lain? Atau memang hadis bermasalah sebenarnya? So dia nak cakap kat sini, tapi kalau kita nak tengok, kalau sistem ilmu hadis, dia tak boleh tengok pakai muka. Orang ni macam boleh percaya je, so hadis dia sahih kot. Tak ada. Tak ada cik. Tak macam tu. Kalau pakai itu, rosak habis hadis ni. Kan? Sebab kalau ikutkan sejarah, hadis-hadis palsu kebanyakannya dicipta oleh orang-orang yang soleh. Imam Ahmad bin Hanbal ada sebuah Imam Ahmad bin Hanbal pernah dicerita pasal kisah tu, yang mana dia Imam Ahmad ke Yahya bin Ma'in ni sezaman dengan Imam Ahmad bin Hanbal lah. Yahya bin Ma'in ni dia pernah ikuti satu orang ni tentang hadis, membaca la ilaha illallah berapa kali maka dapat sekian-sekian lah. Dia tanya seorang-seorang, kau dapat daripada mana hadis ni? Aku dapat daripada orang ni, daripada orang ni. Bukan la ilaha illallah, membaca Quran. Sesiapa yang membaca Quran maka dapat sekian-sekian. Baca Quran pada sekian hari yang akan dapat sekian. Dia tanya sampai satu akhir kali orang ni tanya, orang tu letak guru ngaji. Masuk rumah dia, semua orang keliling dia ngajar Quran kat tengah. Semua orang duk keliling dia. Dia tanya, betul ke aku dapat tahu daripada orang sekian simpulan kata engkau dapat hadis sekian-sekian? Ya. Daripada mana kau dapat? Aku ciptanya kerana aku melihat manusia sudah mula lari daripada Quran. Yang cipta tu adalah orang soleh, tok guru Quran. Aku ciptakan, aku sudah mulai lihat manusia sudah mula lari dengan Quran, sudah jauh dengan Quran. Dia pencipta sebuah hadis. Dan juga kisah Yahya bin Ma'in bersama dengan Imam Ahmad bin Hanbal. Ada juga Yahya bin Ma'in ni, satu hari dia masuk dalam satu masjid, dia dengar ada seorang ni tok guru. Kononnya lah tok guru dengan jubah dia. Dulu saya dengar Syekh Kamali, dia cukup tak suka orang yang ilmu biasa-biasa tapi nak pakai pakaian ulama. Dulu tok guru saya, dua orang tok guru saya larang buat benda tu. Antara guru saya Syekh Abdul Qadir Karkish atau Tuani sebut benda tu, Syekh Said Kamali biasa dengar sebut benda tu. Dia ni tak hafal Quran apa semua, bukan orang ulama pun, tapi dia pakai pakaian ulama. Sebab kat Morocco, kalau dia pakai macam kain sarung macam orang Superman tu kan, belakang ada ni kan, orang Morocco dah ada pakai tu. Itu tandanya geng-geng ulama lah pakai. Belah Jazair, belah Algeria dengan belah Maghribi dia pakai tu, kain Superman tu. Dia pakai tu selaham. Selalunya dia kalau orang tu katib masjid, dia katib baca khutbah, dia akan pakai selaham tu. Masa saya kembali bagi khutbah dekat UIA, dia pakai jubah. Masa dia pakai tu semua orang pelik. Superman. Pakai je Superman betul. Itu Maghribi punya. Lepas tu dia kalau dia nak riwayatkan hadis, selaham tu dia akan selubung macam ni. Dia duduk dalam keadaan berselubung. Selalu ulama-ulama, orang-orang hadis pakai macam tu. Satu hari dia nampak, Imam Ahmad nampak ada orang ni berpakaian seperti pakaian ulama. Duduk atas mimbar meriwayatkan hadis-hadis. Habis riwayat, Imam Ahmad dia dengar daripada orang tersebut apa? Dia riwayatkan Imam Ahmad daripada Ibnu Ma'in. Dia sebut Ibnu Ma'in ni Imam Ahmad yang nama. Imam Ahmad, Yahya pun tanya, "Engkau ada riwayat kat aku?" Mana ada? Tak ada. Mana ada riwayat benda macam tu kat kau? Dia kata, sudah, ini memang bohongnya orang lah. Dia sebut nama Yahya bin Ma'in dengan Imam Ahmad punya nama. Sekali habis tu dia pun panggil. Imam Ahmad pun datang kat dia. Orang tu nampak datang ke mesin ni. Dia ingatkan mungkin dia dapat hadiah. Sebab zaman tu kusas dia panggil lah. Orang-orang yang pengelipur lara ni, dia pengelipur lara bukan kosong-kosong. Dia akan dapat hadiah. Dia akan dapat duit. Sebab tu lah ramai orang berani memalsukan hadis. Sebab dia dapat ganjaran kat situ. Jadi bila dia datang ni, dia berkata, aku dengar engkau telah menyebut satu riwayat yang ada nama aku. Dia tak sebut dulu. Dia kata ada nama Yahya Ma'in dengan Imam Ahmad bin Hanbal. Dia memang keriwayatkan daripada Yahya bin Ma'in dan Imam Ahmad bin Hanbal. Dia tak tahu dua orang tu Yahya bin Ma'in dan Imam Ahmad bin Hanbal. So dia kata, kau tahu tak, ini akulah Yahya bin Ma'in dan inilah Ahmad bin Hanbal. Kemudian dia kata, kau ingat, kau seorang yang nama Yahya bin Ma'in, kau seorang yang Imam Ahmad bin Hanbal. Kata, aku dengar hadis daripada 40 Ahmad bin Hanbal, dia kata. Punya pun bohong ke. Jadi golongan-golongan macam ni banyak sekarang dah ada di zaman kita. Golongan pengelipur lara. Dia meriwayatkan hadis-hadis palsu yang pernah dipalsukan oleh golongan orang-orang soleh.
Dia diriwayatkan supaya suruh orang beramal dengan hadis-hadis tersebut. Ini bukan setakat jenayah dalam agama, bahkan dia dosa besar. Dan Nabi janjikan dalam sebuah hadis yang mutawatir lafaznya, sesiapa yang berbohong ke atas dengan sengaja, dia telah menempah tempat duduknya dalam neraka. Menempah. Sebab bila Abah tanya, seorang yang bertakwa kepada Allah, dia akan memastikan dulu segala info yang dia nak sampaikan. Seandainya info-info tersebut berkaitan dengan bab sahih, dhaif hadis, sahih ataupun dhaif hadis sesebuah hadis, pandangan ulama terhadap komentar ulama hadis terhadap sesebuah hadis, satu benda yang berbentuk ganjaran-ganjaran, benda yang berbentuk fakta-fakta, itu semua kena tasabut, kita panggil. Bermakna kena pastikan dulu kesahihannya dan kebenaran. Barulah boleh disebarkan. Itu dapat pahala lah kalau disebarkan. Maknanya disebarkan benda yang benar. Bukannya sebarkan benda yang tak pasti. Jadi dia nak sebut kat sini ialah amalan soleh yang berpanjangan, kesan dia Allah akan memberikan cahaya pada muka. Bukan bermaksud cahaya macam tada, muka bercahaya macam itu. Tapi dia bermaksud orang boleh percaya tengok muka dia. Itu sebab ni Nabi Allah ni, dia kata kami nampak engkau, nak cakapnya muka boleh percaya lah. Kita boleh terjemah macam tu. Muka boleh percaya untuk takbir mimpi. Untuk takwil mimpi. Qala la ya'tikuma. Kemudian sebagai menguatkan dakwaan dia orang tu, yang dia ni jenis boleh takwil mimpi, dia pun kata apa? Nak cakap macam inilah. Dia kata kami nampak seolah-olah engkau ni. Tu sebab saya kata apa? Ayat ni lebih tepat bermaksud kebolehan mentadbir mimpi, bukan orang-orang yang baik. Kerana ayat selepas adalah menyokong benda tu. Kerana ayat selepas sebut apa? Qala la ya'tikum ta'amun turzaqanihi illa naba'tukum bi ta'wili. Dia kata apa tau? Aku ni bukan setakat boleh takwil mimpi. Makanan apa nak sampai kejap lagi ni aku boleh beritahu. Dia cakap macam tu. Ni, apa makanan kau nak dapat ni kejap lagi ni? Aku boleh beritahu makanan apa. Sebelum datang orang tu kepada korang, kau akan dapat tahu benda tu. Illa qabla ayatiakuma. Tapi dia nak kata, aku ni bukanlah dapat ilmu-ilmu tersebut daripada golongan munjim, kita panggil. Golongan tukang tilik. Sebab zaman Fir'aun, sebelum dia meninggalkan kerajaan dia dah didik orang beratus tahun, semua benda kena refer Al-Kuhan. Apa Kuhan? Kuhan ialah ahli nujum negara. Dia mesti refer ahli nujum. Ahli nujum ni dia akan baca pergerakan bintang, dan dia akan sebenarnya membaca pergerakan bintang tu adalah salah satu cara, medium mereka nak berinteraksi dengan roh-roh yang telah mati. Tu yang datang Sagittarius, Aries, apa lagi? Pisces tu semua. Dulu zaman kita tahun 90-an, diorang ni semua belum lahir lagi. Zaman saya kecil dulu, surat khabar kita penuh dengan benda Allah tu. Bahkan ada seorang doktor pakar motivasi. Ada pakar motivasi tu pula siap mempromosikan berkenaan dengan tilikkan. Dia panggil apa benda tu? Zodiak. Jadi zaman saya kecil dulu, surat khabar mesti ada benda tu. Siap cari lah. Aku bulan April, oh Aries, kamu seorang yang berketerampilan, kamu akan yang kita yang bodoh percaya. Kerana kita tidak ada ilmu, tak ada orang nak sedarkan tentang benda tersebut dulu. Semua orang anggap benda tu tak ada apa masalah. Tek jodoh. Itu semua adalah syirik moden. Macam kita dia melarat sampai ke apa? Sampai kepada kuasa nombor. Maka jadilah kumpulan kuasa nombor ni. Percaya nombor 2 bawa tuah, sama macam orang Cina, nombor 4 bawa sial nombor. Tu dia kata tahun 2024 dia orang kena tukar 2023A. Sebab dia kata dia nampak ada benda, setiap benda ni ada membawa apa? Dia percaya setiap benda ni ada roh. Ada boleh membawa kesan baik dan buruk. Mereka percaya dengan benda-benda macam tu.
So itu golongan munjim. Tu bila disebut kat sini dia kata, aku ni boleh beritahu makanan apa yang sampai. Tapi Nabi Allah Yusuf sebut sebab dia ingat mesti member ni tukang tilik ni. Dalam tafsir ni mengatakan masa dia sebut, kami lah lihat engkau antara mungkin orang yang mampu mentakwil mimpi. Penafsir mengatakan mereka menyangkakan bahawa Yusuf adalah di antara tukang tilik yang dipenjarakan. Dia ingat orang ni lah tukang tilik. Jadi bila tukang tilik, semua benda dia orang memang akan ikut kepada tilikan. Nasib seseorang ditentukan melalui benda. Kalau di belah Afrika, dia orang menilik guna apa? Tahu? Apa nama tu? Dia pakai apa? Usus lembu. Usus lembu tu dia akan baca berdasarkan pergerakan dia. So dia nak tentukan tarikh tertentu ke, luck ke, back ke, dia akan tengok tu. Kalau belah-belah Afrika. Kalau zaman Arab jahiliah dulu, dia melihat burung. Itu sebab Allah kata dalam Quran, tatayyarna, dalam surah Yasin, tatayyarna. Tatayyarna ni maksudnya apa? Membawa sial kepada kami. Kenapa konotasi perkataan sial tu dengan burung? Kerana dulu orang Arab anggap ada satu burung ni kalau keluar je, dia anggap benda tu tak baik. So diingatkan Nabi Allah Yusuf ni golongan tukang tilik. Itu sebab dia kata, kita orang rasa mungkin kau ni boleh menilik. Tapi nak cakapnya, inilah sifat seorang Nabi dan Rasul yang benar di sisi Allah. Dia ceramah dalam masjid. Ni pun betul. Bukan setiap orang yang masuk penjara orang yang hina. Ini masuk, dia pula jadi tukang ceramah. Dia cakap apa? Zalikuma mimma 'allamani rabbi. Dia kata, kau kena ingat, itu semua datang daripada Tuhan aku. Nampak? Bermakna ni dia datang daripada wahyu. Zalikuma tu maksudnya kedua-duanya. Apa maksud kedua-duanya? Dia orang tulis apa kat situ? Kalau kedua-duanya tu refer kepada apa? Zalikuma tu ada alif. Alif tu menandakan dua. Tak ada dua. Dia tak sebut dua kat situ, Fairuz. Yang demikian itu. Okey, tak. Dia ada dua sebenarnya. Bermakna dia sebut kat sini macam ni tau. Kedua-dua itu, apa dia kedua-dua itu? Pertama, menakwil mimpi. Yang kedua, makanan apa yang nak sampai kat engkau. Itu yang kedua. So dia nak cakapnya, aku boleh takwil mimpi, aku boleh beritahu makanan apa yang nak sampai ni kepada engkau. Semuanya datang daripada Allah. Semuanya datang daripada ilham daripada Allah. Kalau yang sebut ni adalah Nabi dan Rasul datang daripada Allah, ya memang kita kena percaya. Tapi kalau daripada zaman sekarang ni pula, yang mengaku Rasul, mengaku Nabi, dia pun cakap ni datang daripada Allah. Dia pun sama tak? Contoh macam tu, Rasul Melayu Kaha, ajaran Kaha kat Selangor, ajaran Kaha. Rupanya ajaran tu anak dia masih meneruskan lagi ajaran tu. Alasan dia apa tu? Nabi kau nampak ke? Kau tak nampak Nabi kan? Ini Nabi nampak. Ni yang nampak, Nabi yang nampak. Kaha tu lah, Kaha Muhammad tu kau nampak. Alasan dia Nabi kau tak nampak. Ya, dia kata dia letak jawatan, tapi sebenarnya tak. Ajaran dia masih disebarkan lagi oleh anak dia sebenarnya. Anak dia masih menyebarkan ajaran tu. Jadi dia kata semua datang daripada Allah. Semua kata datang daripada Allah, kan? Berarti ini semua datang daripada Allah, wahyu daripada Allah. Cakap macam tu. Jadi dia kata, tapi Nabi Allah ni sebut semua dua benda tadi aku sebut engkau tu semua datang daripada Allah. Inni taraktu millata qaumin la yu'minuna billahi wa hum bil akhirati hum kafirun.
Semua datang daripada Allah. Dan aku ni nak kata, aku tinggalkan agama kaum aku, agama yang tidak menyembah Allah, yang tidak beriman kepada Allah dan tidak beriman kepada hari akhirat. Aku tinggalkan kaum aku tersebut. Dia kata, pertama dia ceramah apa pada kawannya, pada 2 orang kawan dalam penjara tu. Dia kata, mula dia kata, ya aku memang boleh menakwil mimpi, tapi aku ni bukan setakat boleh takwil mimpi. Kejap lagi makanan apa yang sampai pun aku boleh beritahu makanan dia apa. Semua ni bukan sebab aku, semuanya Allah yang ajar aku, Tuhan yang ajar aku. Aku ni tinggalkan kaum aku punya agama dan tak menyembah Allah, tak percaya pada hari kiamat. Hari kiamat ni bukan dakwah Nabi Muhammad je. Hari kiamat ni dakwah Rasul terdahulu semua dah sebut pasal hari kiamat ni. Dia dah sebut pasal hari kiamat. Dan dia mengatakan tak percaya kiamat ni kafirun, orang yang kafir. Aku tinggalkan agama nenek moyang aku dan kaum aku, tapi aku ikut siapa? Wattaba'tu, ayat sebelah 240, muka surat 240 ayat yang ke 38 kata, tetapi aku tinggalkan kaum aku punya agama dan aku mengikuti siapa? Agama bapa-bapa aku. Bapa-bapa aku, Arab panggil atuk dia memang bapa. Sebab dia panggil bapa-bapa, bermakna tok nenek aku. Dia tak panggil ajdad. Ajdad ni datuk-datuk. Arab tak panggil atuk dia dengan nama atuk. Arab dia panggil atuk dia dengan nama bapa. Itu sebab dalam hadis, ada satu hadis Nabi ni, hadis yang ramai orang bergaduh dengan hadis tersebut. Ketika seorang tanya kepada Nabi tentang bapa dia di mana, Nabi sebut apa? Inna abi wa abaka finnar. Bapa aku dan bapa engkau berada dalam neraka. So kata, bapa Nabi dalam neraka lah. Itu sebab pentingnya Arab education. Okey, kerana bapa dalam hadis tersebut merujuk kepada datuk dia, bukan bapa dia. Kerana bapa dia termasuk dalam ahlul fatrah, zaman fatrah, zaman ketiadaan Nabi. So atuk dia kata atuk dia yang dalam neraka. So dia masukkan atuk dia yang dalam neraka, bukan bapa dia dalam neraka. Tapi yang tanya tu bapa dia. Ha? Yang tanya Nabi tu kata bapa. Yang tanya Nabi je bapa. Tapi ada penafsir hadis kata bukan, dia tak masukkan bapa kat situ, dia masukkan atuk dia. Dia tak masukkan bapa. Dia pasal bapa atuk. Arab, ini contoh dia. Bapa-bapa aku, Ibrahim bapa dia ke? Atuk dia. Kebiasaan Arab memanggil atuk ni adalah bapa. Kerana kalau dia kata ab, sebab bapa ni orang Arab panggil banyak nama, dia tak ada nama spesifik pun sangat. Tapi kalau saya nak cakap ni, orang Arab sendiri saya nampak, dia tak panggil bapa dia dengan ayah, dia panggil nama. Kalau saya Daud, Daud. Kalau kita betul. Tu sebab bila dia sebut nama bapa, dia masuk atuk. Sebab Arab dia tak panggil bapa dia dengan nama bapa. Kecuali dalam surah ni lah. Surah ni dia panggil bapa sayang kan. Tapi kalau sini tengok Arab sendiri, kamu Razif, dia panggil Razif, aku nak makan, macam tu. Dia panggil bapa dengan nama. Sebab bagi Arab, saya pernah tanya Arab, kenapa kau panggil nama bapa kau dengan nama? Kenapa kau tak panggil dia paling kurang Abi ke, Walidi ke kan? Kenapa tak panggil tu? Panggil nama ni menunjukkan kemesraan ni kata. Di sisi orang Arab dia menunjukkan kemesraan. So lain padang lain belalang, orang kata macam itulah. Lain adat ni. Kalau kita ni kurang hajar je budak kau panggil bapak kau nama je. Apa Arab memang macam tu. Ada seorang Arab tu, kita orang duduk ni berjiran dengan dia. Dia panggil bapak dia Munir. Kata, ya Allah kurang hajar je budak ni kata. Tapi aku tanya, ni memang dia panggil nama bapak, memang nama terus. So dia kata, aku mengikuti agama siapa? Bapak-bapak aku. Bermakna apa? Atuk nenek aku. Siapa dia? Ibrahim.
Ishaq, Yaqub. Maka lana an nusyrika billahi min syai'. Kami ni keluarga para nabi. Kami tidak akan menyekutukan Allah dengan sesuatu apa pun. Nampak diceramah kepada dia berceramah kepada, nak cakapnya dalam pada nak membantu sesuatu, dia menyelitkan suatu peringatan. Di dalam berdakwah ni macam itulah. Dalam berdakwah ni, pertamanya ulama' juga ada menyatakan, nak dakwah kepada orang, ada waktu, kena tahu waktu dan ketikanya. Dia tak boleh datang-datang masuk terus. Bang, mesti saya nak cerita. Sesungguhnya Allah ni orang cerita-cerita. Kau tak tanya dia nama apa, kau tak ada tanya apa-apa dulu, terus tiba-tiba nak cerita pasal negara langit dan bumi, segulur gunung ganang, cerita apa semua. Kata ni datang dari mana kau ni? Tiba-tiba datang cerita dengan aku. Dakwah ni dia datang dengan at-tadarrush, dia datang dengan seni. Pertama, Assalamualaikum bang. Assalamualaikum bang, apa khabar, sihat? Mana datang dari mana ni? Berkenalan dulu, tanya dulu khabar baik apa semua. Dia ada, tapi ada waktu, time tu kau kena, dia bersedia tak bersedia, kau kena terus cakap. Waktu bila? Waktu dia melakukan suatu dosa di hadapan manusia lain. Waktu kau tak perlu, bang apa khabar bang, sihat? Tak boleh, terus cakap. Ni haram buat benda ni. Allah haram, dalam Quran Allah sebut benda ni haram. Tak boleh buat benda macam ni, ini zalim. Kena cakap macam tu. Itu di antara dakwah. Kena tahu waktu bila cepat, waktu bila seninya, waktu bila berlapik, waktu bila ni, kena tahu benda tu. Dan benda tu takkan diketahui oleh orang yang tak menceburi kepada fiqh dalam dakwah. Dia panggil fiqh dakwah, fiqh dakwah, sains dakwah. Supaya apa? Orang menerima dakwah tersebut. Marah terus. Marah terus. Macam contohlah kita kata kan, orang kata apa, orang cuba kalau kita tiba-tiba orang Kristian datang beriman pada Tuhan Jesus apa semua tu, cakap kita dengar orang kata tak nak, memang tak nak dengar apa benda kau sebut, aku orang Islam, memang tegur pergi. Macam tu jugalah dia orang rasa bila kita tiba-tiba datang, kita terus masuklah Islam, berimanlah kau kepada Allah apa semua. Nanti relax dulu, kena kawan dengan dia dulu. Kawan. Kerana ada yang macam contoh, ada yang mencadangkan suruh tanya pasal Tuhan-Tuhan dia dulu. Kata aku selalu, ni Tuhan yang kau ni pasal apa Tuhan ni, tanya dia setiap tanya dia, biar dia cerita pasal Tuhan dia. Pun dia kata, oh ni macam nak kenal agama aku ni kan, tanya ni. Tiba satu hari dia kata, Tuhan kau macam mana pula? Baru dia kata ceput cakap. Dia kata, kau asyik tanya Tuhan aku je, Tuhan kau macam mana pula? Time tu baru dah buka silatnya. Ini awal-awal dah buka buah, orang kata apa benda kau ni. Kan? So dia macam itulah, melihat kesediaan manusia tu di antara seni dakwah sebenarnya. Melihat kesediaan manusia. Geng-geng tabligh dia masalah dalam bab ni selalu. Geng tabligh. Dia sebab tak ada orang nak ajar dia tentang dakwah dia orang bagus, kita tak boleh sebut dia ni golongan sesat apa, tak ada. Ini antara sebaik-baik manusia bagi saya, golongan tabligh ni baik pada pandangan saya, bagus. Tapi ada beberapa hal yang diorang ni agak masalah sikit. Satu, sistem pendidikan diorang pun ada masalah. Tapi kalau yang tabligh yang bela-bela, yang belajar diuban semua tu alim, tu bagus, tu belajar hadis. Tapi kalau yang biasa-biasa, orang biasa ni, sebab saya tengok kadang-kadang kat masjid yang bukan ustaz dia suruh ceramah, bayan tu yang bukan ustaz. Orang tu tak ada background agama, mana boleh. Lepas tu, okay, kalau dia baca je tak apa, dia siap ulas pula hadis tu. Orang kata, sudah, dia siap ulas pula hadis tu. Tak boleh. Itu masalah dia orang tu. Kalau dia setakat dia baca, okay, hari ni kita baca bayan, contohlah dia buka bayan, okay, kita baca hadis ni, keutamaan sahabat, dia pun cerita macam keutamaan sahabat. Okay, tak apa, kata cerita tak pasal apa tu lagi game? Kelebihan solat apa semua, okay, tak apa. Ni dia siap bawa hukum hakam pasal solat, dia siap bawa lagi. Masalah. Jadi tu tak boleh. So
Nak cakap je kesediaan melihat orang, seseorang itulah melihat waktu untuk orang tu bersedia mendengar sesuatu. Kemudian dia pun sebut zalika min ma kana lana an nusyrika billahi min syai' zalika min fadlillahi alaina wa ala nas walakin aktsaran nas la yashkurun. Dia pun kata bahawa zalika min fadlillahi alaina. Itu semua adalah kurniaan Allah kepada kita. Kurniaan Allah kepada kita. Tapi nak cakapnya kurniaan Allah kepada kami. Kepada kami lah, kepada kita. Zalika min fadlillahi alaina. Yap. Dalam nota sebut apa? Okey. Okey, daripada hadis ni, daripada ayat ni, dia pun kata walakin aksara nasi la yashkurun, tetapi kebanyakan manusia itu tidak bersyukur. Bila dia sebut ini adalah kelebihan yang Allah berikan kepada kita. Diorang tulis kita ke kami? Kami. Tak ada yang kita? Kita. Ada yang kita. Sebenarnya memang ada dua perbahasan dalam bab ni. Sebenarnya adakah maksud Nabi Allah Yusuf memasukkan nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada kita semua, atau nikmat-nikmat tu refer kepada nikmat kenabian? Tetapi apa yang boleh kita sebut di sini, yang saya tengok dalam kitab Wasit, Tafsir Wasit Tantawi, dia memasukkan nikmat kepada kita semua. Nikmat apa? Nikmat para nabi dan rasul menyampaikan agama Islam kepada kita. Tetapi kebanyakan manusia tidak bersyukur. Kalau dia kata nikmat kenabian, yang tak bersyukur nabi-nabi lah kalau dia tak ada, betul tak? So kalau dia nak sebut macam ni, aku tinggalkan agama kaum aku tapi aku ikut agama tok nenek aku. Macam kita tadabbur ayat tu pada minggu dulu adalah kita kata apa? Kena wujudkan satu role model kepada anak-anak ni, sama ada daripada kaum keluarga sendiri. Kau tengok arwah atuk kau dulu orang masjid, semua orang percaya, semua orang hormat. Jadikan satu role model dalam keluarga yang soleh, jadikan role model. Kalau tak ada, jadikanlah siapa-siapa orang soleh untuk dijadikan satu role model. Anak-anak ni kena ada satu benda orang model dia nak pegang untuk dia nak jadi soleh di dunia dan di akhirat. Kena ada satu role model orang soleh. Dan satu lagi kita sebut adalah, orang selalu sebut kan, dalam lagu-lagu pun dia sebut, iman tak dapat diwarisi dari seorang. Salah benda tu sebenarnya. Iman tak dapat diwarisi. Tak, kau kena wariskan iman kepada orang lain, kepada keluarga kau. Dalam surah Baqarah sebut, am kuntum syuhada iz hadara ya'qubal maut. Apakah kalian tidak saksikan ketika mana Nabi Allah Yaqub ni, bapa dia, nak mati? Dia sebut apa? Nak wafat. Ma ta'buduna min ba'di. Ni aku nak mati ni, nak meninggal ni. Kau nak sembah apa lepas ni? Nampak? Dia tanya benda tu dulu kepada anak-anak dia. Aku mati ni, apa kau nak sembah? Ma ta'buduna min ba'di. Macam mana cara beragama kau lepas ni, bila aku dah tak ada? Sebab aku dah wariskan ke semua ilmu agama, ilmu wahyu semua aku dah cerita pada kau. So, aku mati ni, bagaimana kau orang? Kau orang ni macam mana? Qalu na'budu ilahaka wa ilaha abaika Ibrahim wa Ismaila wa Ishaqa wa Yaqub wal asbat wa nahnu lahu muslimun. Dia kata apa? Kami tetap akan menyembah agama tok nenek kami dahulu, Ibrahim, Ishaq, Yaqub, Ismail, Al-Asbat dan segala generasi mereka. Kami akan terus menjadi orang Islam. Wa nahnu lahu muslimun, dan kami akan terus menjadi orang-orang Islam. Nampak? So orang kata iman tak dapat diwarisi, itu salah. Saya katakan apa? Saya nak sebutkan adalah iman itu mesti diwariskan.
Iman mesti diwariskan kepada anak-anak. Itu adalah amalan para Nabi dan Rasul. Dia wasiatkan wasiat iman kepada anak-anak sebelum nak meninggal. Ini benda yang perlu kita buat. Kita tahu dah kita dah kena sakit. Kita tahu waktu kita dah hampir. Contoh, panggil anak-anak semua datang. Dia sebut, bertakwalah engkau kepada Allah. Kena mewasiatkan iman. Iman boleh tak diwarisi? Ya boleh. Seandainya bapa dia mewariskan iman tersebut kepada dia. Iman tak dapat diwarisi jikalau engkau tak buat apa-apa. Kau tak pernah kisah pasal anak kau ni tuan terbalik ke apa ke. Anak kau jadi orang Islam ke, jadi orang ateis ke, jadi apa, agama, percaya kepada sains ke, percaya kepada logik ke, kau tak tahu. Contoh anak dia pergi universiti, semua pergi universiti. Kat universiti nak jadi baik boleh, nak jadi ateis boleh, nak jadi macam-macam benda, nak jadi Syiah boleh, macam-macam pemikiran dia orang boleh dapat dekat sana. Bukan setakat kat sana, dekat mana-mana. Zaman sekarang tak macam zaman dulu. Kan, zaman berbeza. Zaman sekarang kita dah ramai anak muda yang atheism, murtad, yang mempersoalkan segala urusan agama ni semua dah ada dah. Jadi jangan, kita tak tahu sebab kita tak pernah ambil tahu. Sedangkan sunnah ni kau kena ambil tahu pasal anak kau. Dan bukan setakat pasal diri dia, kepercayaan dia pun kau kena tahu. Ayah tengok kadang-kadang kau ni cakap macam dah lain macam je. Kau ni ikut ajaran apa sekarang ni? Apa ajaran kau ikut ni? Tak ada ayah, adalah ikut seorang tu, ustaz tu. Ustaz ni apa nama dia? Apa yang dia ajar kau? Saya pernah jumpa 2-3 orang yang geng sunnah juga. Yang geng sunnah. Tapi bukan kat sini lah, ke tempat saya. Dia kena mengadu pada saya, anak dia apa? Ikut itulah ajaran atheism. Atheist ni dia percaya, kepercayaan dia ialah dunia ni tercipta tanpa ada pencipta lah. Maksudnya tidak ada Tuhan lah. Selalunya golongan atheism ni, sama ada dia percaya atheist tu secara iman sebab pembacaan pengajian dia, atau yang kedua, selalunya orang terjerumus dalam atheism sebab dia kecewa dengan agama. Itu kalau yang kecewa dengan agama, dia akan masuk satu bahagian lagi, agnostik. Golongan agnostik, atheism ni semua dah ada dah zaman sekarang. So kena ambil tahu, iman ni kena wariskan. So dia hanya akan masuk ketika mana? Waktu mereka masih kecil. Seandainya kita aktif, dengan seaktifnya menyalurkan berbagai maklumat dalam kepala dia, insya-Allah dia selamat waktu dia besar nanti. Allah pelihara dia. Seandainya kita masuk dalam minda dia segala jenis bentuk-bentuk tauhid dalam Quran, segala kisah-kisah para nabi, kita masukkan dia segala benda-benda tauhid dalam Al-Quran, sunnah kita masukkan ke kepala otak dia, insya-Allah besar Allah akan pelihara dia. Diiringi pula dengan doa mak ayah dia agar dia jadi orang yang soleh. Kalau kita tak pernah ambil kisah, tak pernah tahu, tak pernah nak cuba tanya, tak pernah berkawan baik dengan dia, tak pernah berbual dengan dia, tak jadikan dia kawan baik kita, kawan rapat kita, kita sia-siakan amanah yang telah Allah berikan kepada kita, maka kau akan merasai kesan dia waktu dia dah besar. Dia senang menerima apa-apa pandangan yang rasa logik pada akal dia, maka dia akan beriman dengan benda itu. So pentingnya mewariskan iman kepada anak-anak. Seperti yang dilakukan oleh Nabi Rasul yang Yaqub sini saja. Ma ta'budu min ba'di. Benda sebesar apa dia tanya? Kau nak sembah apa lepas aku mati? Kau nak sembah apa? Sedangkan yang disebut tu depan anak dia Nabi ni. Anak dia Nabi ni, dia tanya pada anak dia seorang Nabi, aku mati ni kau nak sembah apa? Kami sembah agama tok nenek kami, Ibrahim, Ishak, Yaqub. Agama-agama kau dan tok nenek dan ayah-ayah kau dulu kami ikut sebelum nak mati. Ini benda yang sama. Anak dia ulang benda yang sama. Sebab apa anak dia boleh ulang benda yang sama? Sebab ni bapak dia dah cerita benda ni. Tu kesan dia bila bapak dah doktrin
Benda pertama, maklumat pertama yang datang daripada dalam otak dia adalah daripada bapa dia sendiri. Benda itulah yang dia akan ulang nanti bila dia besar. Percaya tak? Itulah yang dia akan ulang nanti. Sebab dia sebut, aku hanya ikut agama Ibrahim, Ishak, Yaqub. Dan kami golongan Nabi ni, kami tak mensyirikkan dengan apa sesuatu pun. Maka dah lana an nusyrika billahi min syai'. Zalika min fadlillahi alaina. Ini semua adalah nikmat daripada Allah. Nikmat daripada Allah. So, ayat ni nak sebutnya apa? Seandainya seseorang itu mengekalkan keimanan dia dan ketakwaan dia selama dia hidup di atas muka bumi ni, maka Allah akan berikan dia jalan keluar. Allah akan berikan dia nikmat. Sebab Allah kata dalam Quran apa? "May yattaqillah yaj'al lahu makhraja." Sesiapa yang tetap bertakwa kepada Allah, Allah akan berikan dia jalan keluar. Di antara bentuk jalan keluar apa dia? Nikmat daripada Allah, pertolongan daripada Allah. Itu adalah benda yang Allah berikan kepada orang yang cuba mengekalkan keimanan dan ketakwaan dia. Dan bukan setakat engkau je kena jadi orang beriman. Engkau kena pastikan anak-anak engkau jadi orang yang beriman dan meneruskan keimanan dia. Dan cucu-cucu engkau akan menjadi orang yang sama. Benda ni kerja berat. Kerja dia kerja berat. So dah tahu dah kerja ni kerja berat. Seandainya kita cuma membiarkan je anak-anak kita terlalu musibah yang sangat besar pada diri kita sendiri. Dan janganlah kita merasa sedih seandainya anak kita sendiri tak menjadi orang-orang yang beriman. Kerana kita kena sedar itu adalah salah kita sendiri. Kerana kita tak pernah buat usaha dakwah. Ada orang pula dia usaha dakwah, wah, kesana kemari, dia terlupa dakwah anak dan isteri dekat rumah. Itu masalah juga, tak boleh. Ini golongan-golongan ustaz lah selalunya. Na'udzubillah lah. Orang kata kan, sebab zaman saya kecil dulu, masa dia kata, anak ustaz macam syaitan, dia kata. Anak ustaz macam syaitan. Anak ustaz pula macam syaitan, dia kata. Jadi saya tak nak terkena benda tu, kena pastikan anak tu tetap. Tu orang kata iman tak dapat diwarisi tu salah. Kita kena sebut apa? Iman tu mesti diwariskan. Mesti diwariskan kepada anak-anak. Itulah kesannya Pak. Kesan dia dapat anak sesoleh Nabi Allah Yusuf, mempertahankan iman. Dan dia kata walakinna nasi la yashkurun. Macam selalu saya sebut dah, kalau adalah ayat Quran ada sebut terlalu sedikit orang yang bersyukur, para salaf mereka akan bertadabbur dengan ayat ini macam mana? Mereka akan berdoa supaya kami menjadi orang yang sedikit itu. Nak sebutnya betapa ramai, bukan sedikit, betapa ramainya orang yang tidak bersyukur. Bermakna betapa sedikitnya orang yang bersyukur. Selalunya salaf akan doa, biarlah kami menjadi orang yang sedikit itu. Itu tadabbur. Berdoa supaya menjadi orang yang sedikit itu. Kemudian dia pun kata ya sahibaya sijni. Dia dakwah lagi ni, arbabun mutafarriqun, wahai kawan sepenjaraku. Arbabun mutafarriqun, apakah Tuhan yang banyak-banyak khairun, lebih baik, amillahul wahidul qahhar, ataupun Tuhan yang Maha Esa. Dia kata kat kawan dia, dia kata, jadi dalam ayat ni dah ajar kita pada satu benda tau. Dia guna ya sahibaya sijni, wahai kawan sepenjara aku. Kita nak kata apa? Dalam pada kita nak dakwah pada orang, gunakanlah perkataan yang paling lunak kita boleh gunakan. Contoh, kita bagi, hai kawan. Panggil orang tu dengan kawan. Walaupun orang yang dia cakap tu tak seakidah dengan dia, bukan satu akidah, tak ada satu fahaman dengan dia. Yang tak satu akidah, yang bukan satu fahaman pun, Nabi Allah Yusuf guna perkataan apa? Wahai kawanku. Kita orang satu akidah ni, tapi berlainan fahaman. Wahai mangkuk, panggil orang. Padahal benda tu benda yang ijtihad ni, benda yang boleh kita boleh berbeza.
Tapi dia guna segala benda yang tak baik semua dia gunakan. So benda tu kita tak boleh nak ikut. Kita jangan buat benda tu. Ada pula yang menggunakan apa? Dia gunakan kalam-kalam salaf. Ada ustaz-ustaz ni. Dia guna, ada salah panggil orang yang buat bid'ah ni sebagai wahai si laknat. Dia guna ya mal'un, ya la'an. Dia guna perkataan-perkataan yang tu. Wahai yang si laknat. Dia kata ada salaf yang marah macam itu. Kau kena faham masa dan tujuan yang berbeza. Kemungkinan disebut laknat tu kepada bid'ah yang sehingga menghampiri kepada, kan ulama dulu sebut bila benda tu bid'ah, benda tu berkaitan dengan akidah. Mungkin dia beriman, dia berakidah dengan akidah yang paling terpesong sehingga menghampiri kekafiran, maka layak dapat laknat. Orang hari ni dia gunakan benda tu pada perbahasan fiqh yang boleh kita berbeza pandangan. Perbahasan fiqh berbeza pandangan, boleh guna perkataan ni semua dia kata. Sebab apa? Salah sebut benda yang tu. Salah. Kalau betul pun salah ada sebut benda tersebut, tak bolehkah kita gunakan perkataan-perkataan yang lain yang lebih baik? Berdakwah dengan sebutan yang lebih baik tu lebih utama daripada gunakan benda yang mencarut. Itu yang baru ni Dr. Zahimi sebut. Itu bukan bahasa orang ahli ilmu. Betul lah saya kata. Betul yang dia sebut tu. Kau ceramah, kau maki haman orang bodoh apa semua, tiba-tiba dia kata itu orang Terengganu sebut. Itu kalau malaikat tanya kau nak cakap sebab aku orang Terengganu, ya Allah, boleh? Alasan mencarut banyak sebab apa? Sebab aku orang Terengganu, sebab aku orang Melaka. Wah, senang mana boleh. Gunakanlah bahasa yang paling elok. Itulah yang pertama sekali dalam dakwah. Tu sebab dia cakap dengan kawan dia yang bukan seakidah, dia panggil, wahai kawanku. So dia nak sebut kat sini, kau nak bercakap dengan orang seakidah, sealiran, tak seakidah, tak sealiran, bukan masuk kawanku saja, segala bentuk yang menenangkan hati. Kalau orang tu ada tuan, panggil dia tuan. Kalau orang tu ada doktor, panggil dia doktor. Kalau orang tu yang berhormat, panggil dia yang berhormat. Kalau orang tu ada pangkat, kita panggil dia yang ada pangkat. Sebagai satu cara kita menghormati dia. Sebab kita nak sampaikan kebenaran. Dan dia pun kata, adakah Tuhan yang dekat situ terjemah apa? Banyak-banyak ke? Ataupun berpisah-pisah? Berpisah? Bermacam-macam lagi? Bercerai-cerai? Bercerai-berai. Okey. Bercerai-berai. Kerana apa dia sebut benda ni? Kerana harap dia melihat ni kepada kemajuan, apa orang kata, tamadun yang paling dekat dengan dia Rom dan Parsi lah. Kenapa cerai-berai? Kerana bukan setakat zaman Arab, zaman tu lagi, okey, Rom sendiri diorang dah ada Tuhan diorang pada bidang tertentu. Aphrodite, kan, dewa Aphrodite untuk kesuburan wanita. Dewa Aphrodite. Apa dewa lagi? Zeus, Tuhan dia Zeus. Aphrodite. Apa lagi? Poseidon. Itu semua tu nama-nama Tuhan Greek dan Rom. Dia semua ada kepakaran masing-masing, bidang dia masing-masing. Untuk kesuburan, Tuhan perang, Tuhan kesihatan, semuanya mutafarriqun, berbeza-beza. Lata, Uzza dan Manat, tiga Tuhan besar Arab Jahiliyah. Lata, Uzza dan Manat pun meniru sifat bertuhan orang Greek yang sama. Lata, Uzza dan Manat, ini ketiga-tiga ni adalah Tuhan. Nama mereka pun berasaskan nama-nama bintang. Ketiga-tiga ni, Lata, Uzza, Manat, Hubal. Hubal ni yang dia premium lah. Dia supreme god. Hubal. Antaranya lain, dia orang kalau nak perang dia pergi pada Uzza. Nak pada anak dia pergi pada Manat. Dia nak tu dia pergi pada Tuhan ni.
Mereka pisah-pisahkan Tuhan mengikut bidang. Siapa yang buat benda tu? Greek dan Rom yang mulakan dulu. Hindu pun sama. Hindu ni beratus. Saya pernah baca dalam satu makalah seorang ustaz dalam perbandingan agama. Dia buat satu lawatan ke India. Dia pergi kat Sungai Ganga tu. Dia kata dia memerhatikan setiap orang yang datang ke kuil tu. Dalam kuil tu dia mengandungi lebih 3,000 Tuhan yang berada di satu kuil di Ganga. Kuil tu depan Sungai Ganga tu lah. Depan Sungai Ganga tu ada kuil. Dia kat situ dia tengok. Dia rekodkan. Sebab dia ustaz perbandingan agama. Jadi dia kena buat benda semua berfakta. Dia semua kena ada statistik. Jadi dia buat statistik. Kekerapan orang ke ni, jenis bangsa, jenis apa, dia punya kelas, kasta dia, semua dia rekodkan. Dan dalam dia punya pemerhatian, dia nampak beberapa penganut Hindu ni, dalam pada ada 300 Tuhan, dia berdoa pada semua Tuhan. Tapi dia nampak beberapa orang akan pergi pada satu Tuhan, pada satu patung, dan dia berdoa lama pada patung tu. Bermakna apa? Sifat rasa satu Tuhan tu ialah fitrah yang tumbuh dalam diri setiap manusia. Walaupun kau berbanyak Tuhan sekalipun, dia tetap akan pergi pada satu Tuhan. Dia tengok. Dalam pada banyak-banyak tu, dia akan satu tu ada satu benda yang dia prefer. Itulah benda yang secara fitrah tumbuh dalam diri seorang manusia. Jadi dia kata, Tuhan yang mutafarriqun, yang berbagai, mana lebih baik daripada satu Tuhan? Dia adalah wahid, satu. Kau nak pergi perang, kau minta yang tu. Kau nak kesuburan, kau pergi yang tu. Kau nak anak, kau pergi yang tu. Semua yang kau nak, semua kau pergi yang tu. Bila dia kan dia sebut, itu semua Tuhan-Tuhan yang kamu namakan dengan nama-nama yang kamu reka. Manusia bila mula mereka sesuatu, kepala otak dia akan mula berimajinasi di benda yang lebih besar. Itu sebab dalam sastra Hindu, lepas dia dah ciptakan nama-nama Tuhan, Sri Rama, Sri Devi dan sebagainya, ceritalah pula pergaduhan di antara Rama pula dengan kuasa jahat apa semua. Dia datang dari mana benda tu semua. Bila dia dah mereka cipta nama, dia terus berimajinasi Tuhan-Tuhan yang ada saling bergaduh. Tengok sistem Tuhan Greek dan Rom. Tu datangnya Thor, Marvel tu kan. Thor, siap boleh Thor tu datang, ada Zeus bergaduh apa semua. Dia orang sendiri cipta Tuhan. Dia sendiri cipta Tuhan tu sama dia bergaduh. Dia orang sendiri cipta benda tu. Kita tu yang dia kata, kau pernah kau tengok sebab apa berlakunya zaman kegelapan Eropah? Sebab ketika Tuhan sedang tidur, dia kata. So benda-benda macam ni, tu yang didakwahkan kepada kawan sepenjara. Dia kata, sebab apa dia kata yang tu? Sebab zaman Rom pun berlaku benda yang sama. Dia orang Rom pula, Mesir, peradaban Mesir pun berlaku benda yang sama. Tu yang saya sebut tadi. Sebab apa boleh sebut macam ni? Sebab waktu Hyksos yang memerintah Mesir ketika itu, kalau Firaun, dia ajar sebab apa? Diri dia sendiri. Dia orang memang sembah raja. Masa Firaun, tapi akidah sembah raja ni tak ada pada zaman Hyksos. Dia orang bukan orang Firaun. Dia bukan orang Firaun. Zaman Hyksos, dia menyeru kepada sembahan berhala. Itu sebab waktu tu sembahan berhala dia orang, memang sepanjang benda sejarah, memang dia orang ni menetapkan Tuhan pada bidang masing-masing. Itu sebab Nabi Yusuf sebut macam ni. Adakah Tuhan yang berbagai itu lebih baik daripada Tuhan yang satu dan maha perkasa? Jadi dia orang pun macam terperanjat lah dengar benda-benda yang membuka minda macam ni. Dia orang tak tahu benda-benda ni semua. Adanya Nabi-Nabi, adanya Rasul. Sebab apa? Dibukakan oleh seorang Rasul, seorang Nabi Allah. Ma ta'buduna min dunihi illa asma'a
samaitumuhu antum wa aba'ukum. Semua yang korang sembah tu adalah semata-mata rekaan nama-nama yang korang sendiri reka. Yang direka oleh tok nenek kalian. Ma anzalallahu biha min sultan. Ma anzalallahu biha min sultan. Ma anzalallahu biha min sultan. Sultan kat sini ialah perkataan sultan asal perkataan salata. Salata tu pun kena ada sebutan dia. Bukan salatah. Salatah tu salat tu. Arab panggil salat campur tu, dia panggil salatah. Tu salatah tu makanan. Asal perkataan salatah, tak ada tambah huruf ta. Salatah tu adalah maksudnya menguasai. Kalau kita kata sultan, yang menguasai sesuatu, sultan. Datang ke bahasa kita, dia jadi raja lah, sultan. Yang menguasai sesuatu dipanggil sultan. Tapi dalam ayat ni, ini membawa maksud yang mana Allah tidak turunkan bersama-sama dengan mereka ini sebarang bukti-bukti yang berhak untuk disembah. Dia terjemah apa situ? Hah? Bukti yang membenarkan. Bukti. Ada yang lain tak? Keterangan. Satu keterangan. Menurunkan tentang hal itu satu keterangan. Tidak menurunkan satu keterangan pun. Okey, betul lah. So, nak cakap pada mereka tidak ada apa sebarang bukti yang menunjukkan mereka berhak disembah. Tapi orang-orang kafir akan sebut apa? Ma na'buduhu illa yukarribuna ila Allah zulfa. Kami bukan sembah patung tu. Patung ni sebagai medium untuk kami mendekatkan diri kepada Tuhan yang Maha Esa. Kepada Tuhan yang Maha Tinggi. Dia kata tu medium je. Perantaraan je. Dia kata jadikan perantaraan. Itu adalah alasan orang kafir. Tetapi kita kena ingat satu benda. Dalam bab jalbul masalih wa daf'ul mafasid, dalam bab mendapatkan manfaat, menolak mudarat, tidak ada sebarang orang tengah pun di antara perkara tersebut. Nak minta supaya hindarkan sebarang mudarat, tidak ada jalan tengah. Terus kepada Allah. Jalan tengah Rasul adalah dalam bab wahyu, dalam bab pengamalan ibadat, itu semua jalan tengah wahyu. Tapi dalam bab mendapatkan manfaat, minta apa-apa benda yang manfaat, minta ditolakkan benda yang mudarat, tidak ada jalan tengah di antara kita dengan Allah. Itulah Allah yang maha dekat ketika itu. Jadi dia nak sebutnya min sultan innil hukmu illa lillah. Segala perkara hukuman datangnya hanyalah daripada Allah. Amara an la ta'budu illa iyyah zalika ad-dinul qayyim walakin aktsaran nasi la ya'lamun. Yusuf sebab apa? Inilah jalan agama yang benar. Zalika ad-dinul qayyim, inilah jalan agama yang benar. Tetapi ketahuilah, tak ramai orang tahu benda ni. Sebab apa dia kata sebab tak ramai orang yang tahu benda ni? Sebab meneruskan ajaran-ajaran daripada nabi-nabi terdahulu, tak ramai yang tahu. Sebab waktu itu semua dah penyembahan kepada Tuhan-Tuhan palsu. Tapi nampaknya kat sini Nabi Allah Yusuf dia masuk dalam penjara. Dia bertindak sebagai membuka minda rakan-rakan penjara dia. Dia buka minda mereka. So kita, apa yang kita boleh buat? Macam kita sebut, memberikan kita sebagai seorang yang terpelajar, orang yang tahu sesuatu,
kena selalu cuba untuk menyelitkan apa-apa nasihat yang baik. Sama ada yang first kali darah daging kita pada anak kita, dan jadilah seperti orang yang soleh, Zulkarnain. Kan? Zulkarnain. Kalau kita baca surah Kahfi, kita akan dapati bahawa apabila dia pergi bermusafir ke mana pun, dia pasti akan bawa manfaat kepada tempat yang dia bermusafir tersebut. Dan bila dia bercakap, dia akan selitkan segala nasihat-nasihat. Kalau kita tengok pattern Al-Quran, para Nabi dan Rasul, dia kalau bercakap dengan orang, dia pasti selitkan nasihatnya. Bacalah Quran. Bila Nabi Musa bercakap je, dia mesti lepas tu hujung, sesungguhnya Allah itu maha mengetahui. Itu cara Nabi Allah bercakap. Dia orang ni memang takkan lepaskan peluang untuk bercakap tentang Allah dan juga wahyu dia akan sebut. Macam itulah kita dalam mendidik anak-anak. Cakap apa kena nasihatkan. Kalau kita nak larang dia buat sesuatu, kita kena kaitkan dengan unsur agama. Kadang-kadang anak saya pun bengang kat saya, kadang saya sebut, ini perbuatan syaitan buat ni. Kata abang ni asyik syaitan kata. Biasalah, sabar nak mendidik anak. Memanglah budak-budak selalu macam tu kan. Tapi kena sabar. Bila kita nak menasihat sesuatu, jangan nasihat kosong je. Kaitkan dengan urusan agama. Benda, tahu tak, Nabi larang buat benda ni. Sebab benda yang ada urusan agama. Benda yang kau buat ni, walaupun kau nampak menyeronokkan, tapi Allah larang kau prank-prank orang ni, walaupun nampak menyeronokkan, tapi Nabi larang dalam hadis. Selitkan benda-benda macam tu. Menyelitkan. Sebab bacalah Quran. Lepas ni saya nak cuba semua tengok kerja rumah dia, tengok balik ayat Quran tentang kisah Nabi dan Rasul. Bila Nabi-Nabi bercakap, cuba tengok, cuba baca style percakapan dia orang macam mana. Cuba baca. Tengok macam mana Maryam cakap, macam mana Nabi Allah Yaqub bercakap, Nabi Allah Musa bercakap macam mana. Dia cakap dengan orang, dia akan selitkan tu. Sesungguhnya Allah macam ni, sesungguhnya Allah macam ni. Janganlah kau berbuat kezaliman. Dia akan nasihat selit-selit macam itu. So macam tu dalam mendidik anak. Kaitkan benda tu dengan benda agama. Seperti mana Nabi Allah sendiri buat, Nabi Allah Yusuf buat. Jadi insya-Allah kita berhenti pada ayat 40. 40 kan? 40. Okey, apa yang kita boleh dapati daripada ayat 30 berapa tadi mula? 6. 36, 37, 38, 36, 37, 38, 39, 40. Lebih kurang 5 ayat pada malam ni. Apa yang kita boleh pelajari pada malam ni, kita ulang balik. Antaranya adalah bertetapan dalam membuat amalan soleh dan menjaga ketakwaan. Menjaga ketakwaan ni apa? Antara takwa ni, okay, siapa boleh beritahu saya takwa tu apa? Hati kita dengan Allah. Siapa boleh beritahu? Takwa. Apa itu takwa? Ya? Takut kepada Allah. Okey. Boleh betul juga takut kepada Allah. Ada satu hadis daripada Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu menerangkan makna takwa yang bagi saya sangat tepat dan lebih menjurus fokus kepada makna takwa. Dia kata bila Abu Sa'id Al-Khudri tanya kepada bukan Abu Sa'id Al-Khudri, Abu Bakar yang tanya pada Abu Sa'id Al-Khudri. Bukan Abu Sa'id Al-Khudri yang sebut, Abu Bakar yang tanya pada Abu Sa'id Al-Khudri. Dia tanya pada Abu Sa'id Al-Khudri, apa dia takwa? Kemudian Abu Sa'id Al-Khudri kata, takwa tu amma salakta tariqan dha syaukin, engkau pernah tak melalui jalan yang penuh duri? Kata bala, aku pernah jalan yang penuh duri. Fama fa'alta fi, apa yang kau buat bila kau melalui jalan yang penuh berduri? Tashammartu washtahidtu fi, aku akan mengangkat jubah aku dan aku akan berjalan dengan berhati-hati. Dia kata apa? Fazalika huwa taqwa, itulah takwa. Takwa ni lebih boleh kita sebut apa? Berhati-hati. Berhati-hati itulah takwa. Nama pun taqa. Taqa ni ialah berhati-hati. Bermakna apa?
jaga berhati-hati dalam bab halal dan haram. Yang mana sifat takwa ni tak ramai orang ada dalam zaman sekarang. Ada fatwa keluar pun dia langgar juga. Orang dah kata haram pun dia berani buat juga. Tak haram pun kata syubhah. Syubhah ni lebih baik kita tinggal. Betul tak? Syubhah. Jalan takwa ditinggalkan. Tapi alah tak syubhah je. Macam tu. Alah syubhah je. Macam tu saya boleh sebut. Ada ustaz pun boleh sebut. Alah dosa kecil je share. Dosa kecil je share. Dosa kecil je. Ini semua kalam-kalam yang salah. Itu bukan jenis orang yang bertakwa. Jadi nak sebutnya tadabbur pertama, seseorang yang mengekalkan iman dan takwa dia sepanjang dia hidup, kesan dia Allah akan berikan ganjaran yang baik sama ada pada perbuatan dia ataupun pada raut wajah dia. Dalam sebuah hadis kursi riwayat Bukhari ada sebut, fa'ana yadahu alladhi yatishu biha. Wali Allah ni adalah mata dia dengan pandangan aku, tangan yang dia hayun semua dengan hayunan daripada aku, kaki dia melangkah daripada langkahan yang aku berikan. Bermakna nak sebut apa? Semuanya datang, semua perbuatan dia, tindak tanduk dia datang dengan daripada Allah menjaga segala percakapan dan perbuatan, percakapan semua. Segala panca indera dijaga oleh Allah. Sebab Allah kata, akulah mata yang dia melihat. Kalau aku dah sayang seseorang, faiza ahbabtuhu fa'ana basarhu alladhi yubsiru bihi. Kalau aku dah sayang kepada dia, hamba wali Allah ni, kalau aku dah sayang kepada dia, akulah mata yang dia melihat. Bermakna Allah jaga pandangan mata dia. Itu adalah kesan bagi orang yang menjaga iman dan takwa dia. Dan Allah akan berikan kesan lagi pada apa? Raut wajah dia. Itu sebab berlaku pada Nabi Allah Yusuf. Kemudian menyatakan bahawa segala kepandaian yang kita ada semuanya datang daripada Allah. Segala kepandaian yang kita ada datang daripada Allah. Menyatakan perkara tersebut, bukannya aku ni, kalau kau tak belajar 10 tahun benda ni, kau tak dapat macam aku ini. Itu kalam orang yang sombong. Ini semua datang belajar 10 tahun tak ada. Cakap ni semua datang daripada Allah. Aku cuma ni belajar je aku itu. Dengan rahmat Allah semua aku dapat. Ilmu ni semua dengan rahmat Allah lah aku dapat. Bukannya sombong. Ini kalau sebab aku belajar 10 tahun kau tak nak dapat benda ni. Itu semua kalang-kalang yang sombong. Jangan cakap macam tu. Tapi sebutlah macam mana Nabi Allah sebut. Katakanlah bahawa dia datang daripada Allah. Allah yang mengajarkan aku. Kemudian apa yang kita boleh tadabbur juga adalah mewariskan iman kepada anak. Benda yang wajib kita buat sebagai ibu dan ayah. Jangan pegang lagi iman tak dapat diwarisi, dah tak ada. Itu sekadar nyanyian saja. Tapi sebenarnya iman itu perlu diwariskan. Iman itu perlu diwariskan. Barulah iman itu diwarisi. Iman boleh diwarisi. Kalau bapa dia mewariskan iman tu, dah anak dia diwarisi lah imannya. Betul tak? Okey, setakat itu saja. Dan seperti biasalah, kita soal jawab sikit berkenaan